الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan aku namakan, situ dah muka 7 tu dah. Dan aku, yang ni syada'u ni lah, tuan musannaf kita ni. Dia kata dia, dan aku namakan, aku beri nama, aku letak nama akan terjemah ini, akan terjemahan ini. Maknanya kitab dia ni kebiasaannya terjemah. Dia ambil nakalan daripada kitab tu, kitab ni. Dia terjemah mari, orang panggil. Bukan terjemah daripada sebuah kitab, ia ambil banyak mari terjemah. Tu ada juga hak ia tulis sendiri pun, tapi kebanyakan yang terjemah. Maka kata dia, aku namakan terjemahan ini ni Bughiyatat Tullab. Kalau nak baca ikut nahwu enggak maf'ul lah. Yang kedua bagi aku nama baca Bughiyata. Aku namakan terjemah ini tu Bughiyatat Tullabi, atau kita baca Baghiyatat Tullab. Ayah boleh kata. Dua tu boleh dua-dua. Jadi aku namakan Bughiyatat Tullab. Bughiyah ni apa? Tuntutan. Tuntutan. Benda yang dituntut, benda yang dicari. Bagi tullab, bagi segala penuntut ilmu. Ya tuntut teh.ความต้องการ lah, ความต้องการของนักศึกษา itu Bughiyah. Orang panggil. Nama dia, kitab dia Bughiyatul Tullab. Han keadaan kitab Bughiyatul Tullab ni, dah maudu'atan, tu dihantarkan, digunakan li muridi ma'rifatil ahkami bis-sawabi. Diguna, diletak, dikarang untuk mereka murid ni apa? Untuk orang yang kandak. Untuk orang-orang yang kandak. Kandak gapo? Ma'rifati, kandak akan mengenal. Orang yang kandak akan mengenal. Orang yang nak kenal. Kenal gapo? Al-ahkami. Mengenal akan segala hukum-hukum. Maksud al-ahkami, al-ahkamil fiqhiyah. Hukum-hukum fiqh. Hukum-hukum fiqh. Orang hak nak kenal hukum-hukum fiqh, makrifah tu bis-shawab, tak lalu itu. Kenal tu bis-shawabi, dengan cara betul, dengan betul. Orang hak nak kenal dengan betul, dengan kena, dengan cara betul tu, boleh ngaji, boleh ambil faedah di Bughiyatul Tullab ni, dia kata. Tu yebuh nama nak jadi semakai Bughiyatul Tullab li muridi ma'rifatil ahkami bis-sawabi. Lab bab kita. Dah. Tu ya. Habis itu, dan kepada Allah iktimadku, dia kata. Musannaf pun habis dah ni dah.
Dan kepada Allah, yakni kepada Allah jualah. Ya taqdimu ma haqquhu takhir. Yufidul hasra sini. Yang mendulu barang hak sebenarnya kena duduk belakang. Ya sebenarnya kena kata dan iktimadku kepada Allah. Gitulah kepada tu. Tapi kita kepada dulu tu memberi pada hasad. Nak simpai cakap pai juga. Makna apa? Dan kepada Allah jualah. Dia kata. Kepada Allah je. Ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab dia tak kecak kepada. Iaitu iktimad ni atas Allah. Yang gitu. Dan kepada Allah jualah iktimadku. Apa iktimad? Berpegang aku. Berpegang aku. Yang aku berpegang. Aku duk pegang atas Tuhan je. Dia kata. Kepada Allah je aku berpegang. Aku pegang. Aku pegang. Tak ada pegang orang lain. Kalau pegang orang lain tak sudah. Tak sudah. Pegang atas Tuhan sudah. Tu. Wak gapa-gapa pun dia pegang atas Tuhan dia sudah lalu dah. Dan kepada Allah aku pegang. Pegang ke mana Chan jit man. Ta Allah taunan. Dia kata. Jit niau. Iktimad ni. Jit niau. Mengilhamkan. Tu. Jadi bahawa memberi ilham ia. Gitulah mengilhamkan. Mengilhamkan jadi memberi ilham ia Allah. Mintalah. InsyaAllah kata aku iktimad akan Tuhan je bahawa memberi ilham ia Allah Ta'ala. Dia ialah aku pegangnya. Supaya beri ilham. Apa ilham? Mencapokkan. Mencapok ke dalam hati. Tu ilham. Nak capok mari dalam hati ni tu. Mengilham ke apa? Shawab. Yani bagi perkara yang betul. Mengilhamkan shawab. Yani bagi perkara yang betul. Itu shawab. Shawab. Mengilhamkan shawab. Yani memberi bagi perkara yang betul. Hak nak capok nulis benda yang betul-betul ni tu je. Je kadang-kadang kita kadang-kadang Tuhan capok mari je rasa nampak. Tuhan capok kau je betul. Takut setan duk capok hak tu. Kadang-kadang duk mengaruk tu lagi ikut ngaruk tu hak tu campurkan syaitan. Ni Allah Taala ilhamkan wiwak benda-benda. Aku pergi atas Tuhan je bahawa memberi ilham ia sawab, yakni bagi benda yang betul. Kemudian dan memberi taufik atau pada mengilham tu. Yakni kepada Allah jualah aku berpegang. Bahawa memberi taufik. Yakni memberi taufik ia Allah. Memberi taufik. Apa memberi taufik? Memberi kekuatan. Memberi tenaga. Bermakna pitah-pitah gitu. Kerana taufik ni khalqul qudrah. Kita bermakna dengan makna memberi kekuatan. Memberi tenaga. Hai palang. Tu. Hai palang, hai ความสามารถ memberi taufik. Memberi taufik bagi takluk pada taufik. Wafaqali. Memberi taufik bagi barang. Jadi tu ialah memberi taufik, kekuatan bagi barang. Apa barang? Bagi barang, yakni bagi sebab-sebab. Barang tu kena kepada segala asbab-asbab. Barang tu yakni segala asbab-asbab. Benda ความสะดวกต่างๆ benda ความสะดวกต่างๆ benda head ต่างๆ tiga panggil taufik bagi barang, bagi sebab-sebab yang ni kena kau gini sini ni. Barang yang dapat aku menghasilkan ida. Taufik bagi barang, bagi sebab yang dapat, yang boleh aku menghasilkan. Yakni dengan dia. Menghasilkan yakni dengan dia. Dengan barang tu. Takluk molek gitu dah. Tu. Memberi taufik bagi barang. Bagi sebab-sebab yang dapat, yang boleh aku menghasilkan. Dengan barang tu. Menghasilkan idah. Apa idah? Menerang dan menyata. Tu. ขอให้เตาฟิกให้กับสิ่งให้กับบรรดาอัสบับต่างๆซึ่งที่ฉันสามารถที่จะสร้างความกระจ่างมุฮัสซิลกันอีดอ
menghasilkan dengan barang tu akan segala nak menyata, nak menerang. Faham tak? Faham tak? Jadi kalau kita nak menyata sikit-sikit, kalau Allah Ta'ala wi asbab mari jadi mudah. Nak menyata benda tu benda ni dia Tuhan taufik mari jadi mudah lalu dah. Orang panggil nak hasilkan idah tu jadi mudah kalau Tuhan taufik. Jadi dah test asbab tu asbab ni dia macam-macam lagi. Kalau Tuhan tak jadi dia ada sekat teh macam-macam. Halangnya tu halangnya ni. Akhirnya tak jadi. Tak jadi. Tu. Nak bi Tuhan taufik tu dapat aku menghasilkan idah. Idah tu bagi maksud takluk pada idah. Menghasilkan idah, menghasilkan menerang dan menyata bagi maksud, yani bagi tujuanku. Bagi tujuanku iaitu ilmu fiqh. Bagi tujuan aku yakni ilmu fiqh. Aku nak mengarah ilmu fiqh ni guys. Aku nak buat ilmu fiqh ni. Tu. Wi Tuhan lah, wi mudah-mudahkan dapat menghasilkan idah bagi maksud. Dia kecek capuk arak gitu, kena kita pandang jugaklah. Dan memudahkan dia. Tu atau pada menghasilkan idah. Dan memudahkan dia. Dia menghasilkan idah tu. Dan dapat aku memudahkan dia akan menghasilkan idah bagi maksud saat itu. Takluk molek sini pasal dia tak ada apa-apa dia. Gerti tak ada apa, bukan hukum hak ni. Tapi tujuan sana kita pergi gerti ngaji dah so kena faham. Tu. Habis itu. Boleh dah. Kau pergi. Maka bahwasanya kau faham situ tu. Tak ada apa saya tak sihurai banyak sangat sebab tak ada tak penting sangat ni. Yang nak ayat tujuan hak musannah gitu je. Ada. Dia kata maka yani kerana tu maka tu jadi kerana tu. Jadi ilat mana ni? Maka ni ilat kepada iktimad aku. Iktimad aku. Sebab apa aku iktimad kepada Allah je? Kerana apa aku berpegang hatiku ni dengan Allah Ta'ala je? Kerana apa? Tu. Maka, yakni kerana, dia kata. Kerana bahwasanya, tak rojak bahwasanya ia Allah tu. Kerana Tuhan tu, Allah tu, tempat harap. Tu dia. Tempat harap, yakni harapan. Jadi harapan. Segala orang, bagi segala orang yang mengharapkan. Tempat harap bagi orang yang mengharapkan. Tu dia. Gerti tak? Segala orang yang harap ke Tuhan belaka. Dialah orang panggil Raja Ar-Rajinya. Tu tempat harap bagi segala orang yang mengharapkan. เป็นที่มุ่งหวังของบรรดาผู้ที่มุ่งหวัง tuมุ่งหวังไปยัง Allah ทั้งหมด sebab tu harap-harap gapo harap ke Tuhan semua. Hakikatnya kita dok minta duit orang pun hakikat harap ke Tuhan juga kalau Tuhan wi. Kalau Tuhan wi. Tak itu. Jadi harap dia semua. Orang dok harap ni harap dia semua. Sebab itulah aku pegang Tuhan atas Tuhan tu. Tu. Segala orang yang mengharapkan dan ialah Allah Ta'ala itulah ialah Allah dan ialah Allah Ta'ala lah dan ia Allah tu ialah yang Tuhan yang menjabarkan, bukan mengkhabat, menjabat titik lopak gitu atas. Heret turun bawah. Tu. Dan ia Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjabarkan. Menjabat. Apa menjabat? Mentapung, menapungkan, mentepekan. Tu. Menggantikan. Boleh kata belakang. Menjabat. Tuhan yang menggantikan dan mentapungkan. Pu tidai. Pokpit.
หรือผู้ที่ได้ทดแทนTuhan lah yang menjabarkan pecah hati du'afa. Pecah hati du'afa. Du'afa ni apa? Orang yang dhaif. Orang yang dhaif. Dia kata pecah hati, yakni hati yang pecah. Maknanya tak? Tuhan lah yang duk tapung hati yang pecah-pecah bagi orang yang dhaif. Tu. Orang dhaif ni banyak ke hati yang pecah. Cai tek selai, cai roi rau hang cicai. Tu. Yo orang dhaif ni bila dia susah gapo-gapo dia pecah hati. Dia nampak orang makan, dia tak boleh makan, dia pecah hati. Tak itu kan? Dia nampak orang pakai baju, dia tak boleh pakai, dia pecah hati orang miskin ni. Dia rasa puat rau, rasa sedih hati. Siapa dia yang tapung semula, pecah hati tu? Siapa dia yang mengubati? Tu boleh menjabat tu mengubat. Boleh dengan makna mengubati dan mengganti pecah hati-hati yang pecah bagi orang yang dhaif dan masakin dan orang yang miskin atau pada du'afa. Tu. Tu musannah lerek cara dia gitulah. Allah Taala orang panggil mujbir, mujbir apa dia? Apa dia dalam kalau Arab dia kena katakan no. Mujbiru kasri qulubid du'afa. Gitu dah. Habis itu pecah hati du'afa dan masakin. Tu. Kita ada rasa luka hati siapa dia di hati semua kelik. Allah. Wasa buat rau gapo-gapo tengok benda demo kena buat dua ni dah. Wasa sedih mari tu kak. Allah Taala belaka menyembuhkan akhirnya. Tuhan wis kembali wis senang kelik. Tuhan mengubati kelik semula. Tu. Kadang-kadang mutu, pelaga mutu, mutu bergagak. Allah, siap dah. Siap dah. Tiba-tiba dapat rezeki mari untuk beki. Alhamdulillah. Boleh beki semula. Allah belaka yang mujbid, yang menjabarkan pecah hati du'afa dan masakin. Tu dia. Habis itu. Dan aku pohonkan kepada Allah yang halim lagi ghaffar. Dan aku pohonkan, aku minta kepada Allah. Aku minta kepada Allah. Allah mana? Allah yang halim, yang sangat lemah lembut. Pusung on yud lagi ghaffar, yang maha mengampun. Yang sangat mengampun. Tuhan yang sangat lemah lembut dan maha mengampun. Aku minta kepada Tuhan yang halim lagi ghaffar, minta mengampunkan. Mapu bagi mapu kedua. Aku minta kepada Allah akan ampunkan daripada dosaku, mengampunkan daripada dosaku. Minta kepada Allah yang halim pusung on yo le pusung apaying. Tu mengampunkan daripada dosaku. Tu. Ya nak minta nak ampun dosa pun kena pilih nama-nama hok molek agak. Ghaffar ni berlagu dengan Tuhan. Nak minta ampun ya Ghaffar ighfir lana ya Ghaffar. Panggil nama hok sesuai. Halim ni ya panggil lama marah. Kita buat dosa, ya tak segera siksa. Ya Halim. Kita buat dosa banyak mana tapi dia tak seksa lagi. Kerah belah nanti dia taubat. Ya Halim. Sebab tu ya guna nama-nama ni kalau kita nak minta ampun kepada Tuhan. Dan aku pohonkan kepada Allah yang halim lagi ghaffar, mengampunkan daripada dosaku dan daripada kekasihku atau kepada daripada dosaku. Yakni daripada dosa kekasihku. Maknanya itu takdir marilah. Mengampunkan daripada dosaku dan daripada kekasih. Jadi dosa-dosa kekasihku. Minta Tuhan ampun juga dosa-dosa kekasihku tu. Siapa-siapa aku kasih, minta ampunkan dosa dia ya Allah. Kerana bahwasanya
Sebab apa? Aku pohon ni ilat pada pohonkan kepada Allah. Aku pohon kepada Allah pasal apa? Kerana bahawasanya ia Allah tu. Nya tak rajak lah. Kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala tu atas barang yang dikehendakinya amat kuasa. Yang mai kat tu pula. Atas ni takluk kepada amat kuasa di belakang. Seakai seolah kata innahu ala ma yasha'u qadir. Seolah kata kita dah. Tu. Kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala tu amat kuasa, sangat kuasa ia. Sangat kuasa. Kuasa tu atas barang yang dikehendakinya. Dikehendaki oleh Allah akan dia. Nya tu dia kena ya itiman. Nya itiman dia kena buat gini. Dikehendaki, yakni dikehendaki ia akan nya tu rojak kepada barang. Itiman kena buat gitu. Dikehendakinya tu yakni dikehendaki ia akan nya. Kena buat gitu. Dikehendaki ia Allah akan barang tu. Benda yang Tuhan kehendak, Tuhan sangat kuasa. Tu. พงมีความสามารถยิ่งต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ nyo tu rujuk kepada barang. Tapi kena takdirkan fa'il lah. Dikehendaki ia akan nyo. Takdir bimolek. Cara ibarat ya gitu. Cara ibarat ya gitu. Kalau kita nak buat dikehendaki olehnya Allah Ta'ala boleh, tapi kena takdir mafu bagi. Tu. Akan dia, akan barang tu. Boleh kira kot tu. Kerana bahawasanya ia atas barang yang dikehendakinya amat kuasa. Tuhan kuasa sangat benda yang nak. Tu. Dan dengan ya idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Ya nak pak, kalau nak buat jadi style supaya kata kun gitu dah. Satu lo. Dah. Barang yang dikehendakinya amat kuasa. Sebab tu, style dia nak style. Style jadi. Dan dengan pintok segala hambanya amat memperkenankan. Dan ni, atau kepada atas barang. Atas barang. Atop di situ. Ibaratnya kena gitu. Yang ni kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala tu dengan ni takluk kepada amat memperkenankan di belakang pula. Tu yang kena kata gini. Kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala tu amat memperkenankan, sangat menerima. Tu amat memperkenankan. Allah Ta'ala tu ia amat memperkenankan, sangat menerima, sangat terima. Memperkenan apa? Menerima dengan pintok, dengan minta ke segala hambanya, hamba Allah Ta'ala. Getih tu dah. Dia sangat terima. Minta pintok ni, pinta ke maknanya minta lah, permintaan. Segala hambanya, hamba Allah Ta'ala. Sung rap yingซึ่งคำขอคำวิงวอนของบรรดาบ่าวโยAllah Ta'ala takluk molek. Ya kena ngaji kitab Jawi pun. Tak lepas pada Arab juga oi. Tak lepas pada Arab juga. Tak sudah sekadar ngaji Jawi saja. Tak sudah. Ya kena reti Arab juga. Tengok ni kitab Burian, tak reti Arab macam tak leh. Kalau baca pun gagak-gagak gitu je. Macam tak leh. Tu. Ngaji, kalau tak ngaji Arab tak boleh baca, tak boleh baca Burian. Dia kena reti juga. Takluk mah gongeng-gongeng cara dia tu. Dia kena reti. Habis. Maka kata dia lagi, tengok dah. Wa huwa hasbi. Arab mari. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa huwa, dan iaitu Allah Ta'ala tu hasbi, ialah yang mencukupi bagiku. Pong piang poleh ke chan.
Allah Ta'ala tu yang mencukupi bagiku. Tuhan tu cukup dah aku ni. Cukup dah aku ni. Pada Tuhan ya. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakilu. Dan sebaik-baik yang diwakilkan Allah Ta'ala juga. Tu atap kepada hasbi. Wa huwa, dan iaitu Allah Ta'ala itulah ni'mal wakilu, sebaik-baik yang diwakilkan. Wakil dengan mana muwakkal, yang diwakil. Itu dia. Orang yang terima wakil. Allah Ta'ala kita serah dia, dialah sebaik-baik orang yang diserah. Pakai serah dia sudah. Tawakkaltu 'ala Allah. Senang beruk. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Tak ada apa lah tu. Dan tidak ada daya untuk lari dari maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada upaya untuk kerja taat. Illa malaikan billah, dengan Allah. La haula tu illa, ya kena becek dua-dua. La haula illa bi ismatillah, wala quwwata illa bi aunillah, atau bi taufiqillah. Ya dua situ. Nak jaga daripada maksiat, pelihara Tuhan. Nak kuat wak taat, pertolongan dia. Gitu bahasa tu dah. Dia kira dua situ. Wala haula wala quwwata illa billah. Dia kena becek. Wala haula illa bi'ismatillah. Wala quwwata illa bi'aunillah. Atau bitaufiqillah. Tu. Faham dah? Tuhan berlaku. Tuhan berlaku. Nak lari maksiat pun bukan sakit amalan kita. Kadang kita buat amalan banyak, tak apa, tak buat maksiat dah weh. Tepuh berat. Semaya banyak, semaya tak tinggal, tepuh maksiat. Dia tak pera kat, sebab tu kena iktimat dengan Tuhan. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah mana al-ali, yang maha tinggi pangkat dia. Al-azimi, yang amat besar pangkat dia. Tak apalah tu dah. Inilah ketika masukku pada maksud. Allah duk ngaji mari siapa ke berapa kali? 10 kali dah banyak ni. 10 kali ngaji dah ni. Baru masuk cara. Inilah dia kata inilah perkataan yang lagi akan datang ni. Ialah ketika masuk aku, Syekh Daud kata, ketika aku masuk pada maksud, jadi maksudku. Ni tekan ni ketika aku nak masuk kepada maksudku, iaitu mengarang ilmu fiqh. Tu. Aku nak masuk dalam ni. Kitabut Taharati. Tu dia. Tu masuk cara semua dah. Hadzal kitabu Kitabut Taharati. Ya, kitabun fi bayanit taharati. Tu. Kitabut Taharah. Gana ulama mula dengan kitab Taharah berlaku. Satunya Imam Syafi'i sendiri, tuan mazhab ni, dia mula dengan kitab Taharah dulu. Dalam kitab dia Al-Um. Sebab tu pakar ulama mazhab Syafi'i mula dengan Taharah berlaku. Nak amati dengan bab menyuci. Bab suci menyuci. Sama ada menyuci zahir, menyuci batin, kena amati berlaku. Sebab tu mula dengan Taharah. Cuba perhati kitab lain pun, kalau lepas pada ni nak susun ikut say pun, hak tu masing-masing. Tapi rolik ke, semua mula dengan Taharah. Dalam mazhab kita Syafi'i. Ikut kitab mana-mana. Kerana yang tuan mazhab pun, yang mula dengan Taharah. Kitabut Taharati, kata dia, ini suatu kitab. Tadi ni dia nak bahas tu, apa makna kitab tu. Ini suatu kitab. Hadzal kitabu kitabun. Salah kata dah. Ini kitab ni ialah suatu kitab. Tu khabar. Ini tu mubtada, suatu kitab tu khabar. Bermula ini kitab ni ialah suatu kitab. Ni satu kitab dia kata. Kitab yang adalah ia pada menyatakan taharah. Kita nak menyata, nak menerang, nak menjelaskan taharah.
nak berkecek masa Allah taharah. Ya kata. Ya tak bahas lagi taharah tu apa? Ya nak bahas kitab dulu. Ni pening. Hei, kitab ni apa kitab? Ya nak royak pula. Maka makna kitab, dia kata. Maka bermula makna kitab. Kitab ni mubtada, makna kitab tu mubtada tu. Dan makna kitab bermula makna kitab. Ya ada dua makna pada lugah, makna pada istilah. Maka musnad nak bahas satu persatu. Maka bermula makna kitab, tapi makna kitab tu pada lugah Arab, pada gunaan Arab, pada penggunaan orang Arab. Tu pada isti'man orang Arab. Orang Arab ni sebut kata kitab ni golek ke makna apa di segi demo. Yang ada bahas di segi istilah panggilan tok fiqh lagi. Kecek tu pun Arab lu. Tu Arab ni kalau sebut kitab ni makna apa pada lugah demo tu. Maka bermula makna kitab pada lugah itu khabar. Berhimpun, kata dia. Himpun. Kitab ni himpun. Tu dia. Himpun. Berhimpun. Dan kempung. Kempung ni mencampur. Tu mencampur. Himpun dan campur. Al-dhammu wal jam'u. Tu pada lugah. Himpun capur. Tu makna pada lugah yang gitu. Sebut kata kitab ni himpun, capur. Dan pada istilah atau pada lugah. Atau pada lugah ni. Atau kepada pada lugah. Dan makna kitab pada istilah, apa istilah? Pada pakatan ulama fiqh. Istilah pakai bermakna gitu mudah. Pakatan ulama fiqh. Pakat ulama fiqh tu fiqh je pakat dah kata kita kena buat makna ni. Tu istilah abangi apa ittifaqu ta'ifatin makhsusah ala amrin makhsus. Tu makna istilah dah. Ya pakat dah. Ya pakat. Ikutlah tiap-tiap ulama je ada pakat dia. Tu. Kita nak tak bab as-solah ni makna gapo Cuba pakat tengok buat kita. Ya pakat as-solah ni maknanya aqwalun wa af'alun. Ya bakat tok kita. Tu orang panggil pakatan. Pakat istilah ulama fiqh, pakat ulama fiqh. Kitab tu pada pakat ulama fiqh ialah iaitu kitab. Apa dia? Nama bagi perhimpunan yang tertentu. Nama bagi perhimpunan. Maksud perhimpunan jadi bagi beberapa lafaz. Himpunan lafaz. Jumnuan. Perhimpunan ni pen ชื่อของจำนวนสิ่งหนึ่งจำนวนคำถ้อยคำ perhimpunan คือทับจำนวนของถ้อยคำ perhimpunan ni perhimpunan lafaz. Duk mengarang tulis banyak jadi satu jumlah, satu perhimpunan. Nama bagi perhimpunan lafaz. Perhimpunan yang tertentu sifat. Tu. Tak itu sebab kalau kita nahu kak, ya ada al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidun wal ain siapa akhir tu. Hipung. Cara dia. Cara dia. Tak itu ke? Kalau kita ni ya ada mula daripada tu siapa akhir, wallahu alam tu siapa akhir. Hipung cara dia tertentu masing-masing. Yang masing-masing. Tentu ni masing-masing lah. Tu. Nama bagi perhimpunan lafaz yang masing-masing dia ada lah. Tu. Perhimpunan tu daripada ilmu. Dari sifat kepada perhimpunan. Perhimpunan lafaz itu daripada ilmu. ถ้อยคำที่มาจากวิชาความรู้ bukan tulis biasa. Kalau tulis apa? Kalau himpunan lafaz apa dia kita kata bukan ilmu dak. Tulis ikut tulis mengorak misalnya dah. Tulis mengorak orang Tino. Ya tulis benuh. Setiap kitab, setiap buku. Bukan ilmu misalnya dah. Hak tu tak panggil kitab. Ya kena himpunan tu daripada ilmu. Kena ming suku. Dia sebut mengorak ni suku. Kok tu. Nama bagi perhimpunan yang tertentu daripada ilmu. Orang panggil ismun li jumlatin makhsusah.
Tu bagi jumlah yang tertentu minal ilmi, daripada ilmu. Tak molek sifat molek. Nama bagi perhimpunan yang tertentu yang adalah perhimpunan nak bayan ya ni. Nak ayat kata apa benda tu lapar tu daripada ilmu. Daripada ilmu agama, daripada ilmu lah kita kata. Lepas tu dalam himpunan lapar tu ada apa tu dalam tu? Himpunan lapar yang tersebut tu ada apa tu? Yang mengandung atas bibernya tu tak sih? Yang mengandung atas beberapa bab. Yang ni sifat kepada perhimpunan tu pula. Wa imalat sifat imalat. Perhimpunan tu nampak tak? Perhimpunan lapar saat ni tu yang mengandung, yang meliputi crop krum, mi sarak ada bang, mina ha sarak, mi crop krum, miความครอบคลุม mengandung atas beberapa bab. Ada bab dalam tu. Babun, babun, babun. Tu. Mula-mula tu babu apa? Yang kedua pula babu apa? Yang ketiga babu ke apa? Berarti dalam kitab ni ada bab-bab dia. Tak itu ke? Dalam kitab tu ada bab. Beberapa bab. Dan kitab jatuh tu. Dan beberapa fasal. Tu dan tu jadi dan beberapa fasal. Ya kena tak kalau tulis. Az-Zahidnya dan beberapa fasal. Tengok ya kecek. Tu kita beberapa bab dan pada. Okey, dan beberapa fasal. Dan ada fasal dia, faslun. Dalam kitab tu ada babun. Lepas dalam babun tu ada faslun. Tak itu ke? Beberapa fasal. Gitu tak? Dalam satu kitab tu mengandungi hak tu. Pada ghalibnya. Pada ni orang panggil takluk kepada mengandung. Mengandung dalam tu ada bab, ada pasal pada ghalib. Doi sun mak, doi sun jai lew. Nyo tak rojak. Pada ghalib. Kecek bahasa orang tua. Pada ghalib nyo. Nyo tak rojak. Ghalib nyo. Nyo apa? Nyo tak ada isi. Pada ghalib. Dia kata ghalib kebiasaan. Doi sun jai. Kebiasaan. Kitab-kitab ni bila sebut kata kitab dia ada bab pasal. Bab dengan pasal. Tapi boleh jadi tak ada pasal, ada bab saja. Boleh jadi banyak tapi babun tak ada pasal. Boleh jadi tapi ghalib ada bab pasal. Tu. Nampak tak? Boleh. Kebiasaannya gitu je kata. Pada ghalibnya. Dan bab nak kira pula dah. Babun ni gapo? Tengok tu kak. Dan bab pada lugah, dia kata, dan bermula makna bab pada lugah. Tu mubtada. Dan bermula makna bab pada lugah, pada gunaan orang Arab. Sebut kata orang Arab ni babun ni. Apa babung? Tu. Babun ni gapo? Babud dar. Gapo babud dari? Babun ni gapo? Pitu dah. Kalau bahasa Melayu kita pitu. Babun tu pitu. Kalau itu gapo dia tu Arab. Bab ni ialah ia kata nama bagi lapang. Bab ni nama bagi lapang. Apa lapang? Tempat kosong, tempat ruang, tempat luang. Lapang tempat kosong. Ni sebab ni tempat kosong. Pitu. Tapi bahasa Melayu kita dia ke pitu kena ke kayu tu lah dah hok katuk tu dah. Dak, pitu ni luar. Tak ada kayu tak apa tapi ada gua orang panggil pitu dah tu. Hok tu lah pitu. Hei, pitu tu nak tanya. Pitu tu hok tu ke hok kayu mai katuk tu? Itu. Nak tanya situ. Ni, dia ada pitu. Kayu tu. Lepas tu hok ruang tu. Nak tanya pitu tu kayu tu ke hok ruang tu? Pitu semua kena ke ruang tu.
Tapi orang Melayu kita, kecap pitu tu kena ke kayu tu. Masuk kok pitu lah. Kalau ada kayu tu, nak masuk mana? Masuk ke pitu tu. Tengok tu. Tapi kadang-kadang itlak lapar pitu kena kayu tu. Gana rumah ni tak ada pitu. Tak ada pitu, tak ada kayu tu. Gana kosong, gahong gitu. Tengok tu pula dah. Tapi Arab ni sebut kata pintu tu kena ke ruang tu. Tengok pitu dia tak ada. Tak ada pitu. Tengok tu dah. Masuk ke pitu tu lah. Jangan naik ke pitu nanti. Masuk ke pitu tu. Masuk ke pitu. Tu. Dah itu ke? Tengok tu. Dia dua istilah tu. Dia nampak kena ke kayu tu. Kadang-kadang kena ke luang tu. Cuba buka pitu. Buka pitu. Yalah dah tu. Pitu duk katuk. Ruang tu duk katuk. Cuba buka pintu tu kak. Buka pintu tu. Nampak tak? Tahulah. Maka bak ni ialah nama bagi lapang, bagi tempat ruang kosong yang, lapang mana? Lapang yang dapat berhubung, boleh hubung dari dalam, dari sebelah dalam keluar, dari dalam keluar kepada pihak luar. Maknanya itu dari dalam keluar ini kepada pihak luar. Lapang, tempat kosong, hak boleh hubung dari hak dalam ke luar. Tu panggil pintu. Kita duduk dalam, boleh hubung keluar. เชื่อมต่อจากภายในสู่ภายนอก tu pintu orang panggil. Boleh tak berhubung dari dalam, dari pihak dalam kepada pihak luar. Hak dalam boleh tubik luar. Dan dia kata, dan daripada luar ke dalam, atau kepada dari dalam tu. Jadi daripada pihak luar kepada pihak dalam, gitu lah. Hak luar boleh masuk dalam, hak dalam boleh tubik luar. Lalu kot celah tu, lalu kot lubang tu, tu pintu orang panggil. Tu pintu. Yelah tak tu? Gerti tak? Tu pintu. Tu. Ya pintu juga. Cuma kalau hak besar orang panggil pintu. Kalau hak lu ni orang panggil pintu natang. Sia kata natang. Sia kata natang. Lepas tu orang tani pun jadi natang. Pintu natang. Hak tu pintu orang. Tengok tu lah. Hak tu natang hak ni. Pintu natang. Patu natang. Tengok tu juga. Kalau bahasa Sungai pintu gapo? Apa? Jendela dah. Tu orang panggil. Tu. Kita nate, kita nate semata. Pintu nate. Lepas tu hang ni pintu orang. Yang masuk kuning, hak tengok nate. Orang naik kuning pun nate ni. Jangan naik kuning. Tu. Habis itu. Kata lagi. Hak tu pada lugah Arab. Cuba masa Melayu kita terjemah kepada pintu tu. Yalah tu bak. Pada lugah Arab tu kena ke benda tu. Tapi kita tak nak hak tu. Kita nak hak ning sangatnya. Dan pada istilah atau kepada pada lugah. Yani bab pada istilah, pada pakatan ulama fiqh. Ulama fiqh ya pakak. Bila sebut kata babun ni apa? Ialah nama bagi perhimpunan. Supaya tu juga. Nama bagi perhimpunan. Jadi, bagi beberapa lafaz-lafaz. Tu himpunan tu kena kepada jumlah tu minal alfaz. Tu beberapa perhimpunan. Yani beberapa lafaz-lafaz. เป็นชื่อของถ้อยคำจำนวนถ้อยคำกลุ่มหนึ่ง tu. Orang panggil nama bagi beberapa lafaz-lafaz. Baru bagi himpunan. Nampak tu dah? Sebut kata babun ni, banyak juga tulisan. Ada banyak. Cuba tengok babu ma'rifati alamatil i'rabi. Tu yang panjang pula dah. Ya ada tiap-tiap bab tu ya ada perhimpunan lafaz dia. Perhimpunan tu daripada ilmu lah sifat pada perhimpunan.
Perhimpunan yang adalah ia daripada ilmu. Daripada ilmu perhimpunan lapa-lapa. Lapa-lapa bicara ilmu lah. Perhimpunan yang mengandung sifat kepada perhimpunan. Perhimpunan yang mengandung, yang meliputi, merakumi, mengandung, abangi, meliputi, krom atas beberapa pasal. Dalam bab tu ada beberapa pasal. Dalam babun tu ada paslun. Nampak tak? Dalam babun tu ada beberapa pasal pula. Nampak tak? Mengandungi tu pada ghalibnya. Dia kata, mengandungi beberapa pasal pada ghalibnya, pada kebiasaan kitabnya. Pada kebiasaannya, dia kata. Nyo tak rajak. Ghalibnya bila sebut kata bab ni ada pasal-pasal lah. Tapi kadang-kadang babun saja tak ada pasal. Pakai tulis babun. Habis. Tu, tak itu. Tapi ghalibnya bila sebut tababun dia ada fasun-fasan pula. Dia peketik macam ni faslun junenan. Jadi faslun ni halo pada babun lah kalau kita tak. Tak itu. Babunnya besar. Lepas tu faslun ni satu benda ada dalam tu pula. Stesen dia pula. Tu faslun tu. Nampak tak tu? Nak kecek hak tu. Dan pasal pada lugah. Nak bergerti. Sebab depan laginya tak rayak lah. Yang tahu paslun. Dia gerti dah lah. Dan pasal bermula makna pasal. Tak boleh dah. Pada lugah Arab. Sebut kata pasal ni apa? Turut lugah. Paslun. Fasola ni apa? Fasola ni apa? Mencerai. Kalau itu paslun ni apa? Paslun ni turut Arabnya ialah khabar. Nama perselangan. Nama perselangan antara dua perkara. Bukan dua dan tu. Antara dua perkara. Jatuh kita tu. Antara dua perkara. Lepas tu dan pada istilah. Dan tu suku. Dan tu ambil mari pada istilah ni. Dua perkara. Gitu lah. Dah. Apa tak? Nama perselangan. Nama bagi perkara yang menyekat. Perselangan ni benda yang menselang. Menseli. Geti selang-seli. Hajiz orang panggil. Perselangan jadi perkara yang menyekat. Perkara yang menghalang. Singที่มากีดกันมาขั้นกลางขั้นขวาง itu perselangan. Nama bagi perkara yang menyekat. Antara dua perkara. Antara dua benda. Ni. Bila ada benda ni. Nak sampai ke benda ni. Ada sekat. Itu pasal. Orang bagi. Sebab tu kadang-kadang kita ngaji kitab tu. Dia takdir. Faslun ay fasilun. Jadi berapa fasil. Benda yang menyekat. Menyekat dah. Tu dah. Duk sekat. Tu belum pada siapa tu dan ada dan dia dia ada sekat kolu wetista. Tu nampak tak? Tu ngaji kitab lagu ni weh. Lagu ni dah sakat Nabi dah. Faman akhadahu patu akhadha bihazzin wafirin. Nabi kata pi timo ambil orang yang timo ambil orang tu dapat habu yang besar dah. Tu sakat Nabi. Tu mujur dah kita ni. Tapi tak ada senang pula nak bagi sakor ni dah. Ruki ngong-ngong letih. Dia tak nak puncai mana. Kalau ngaji sia tak apa. Ngaji sia tak apa. Duk dalam bilik air lah weh. Naik gapo? Apa yang ada gapo? Papai tu orang panggil gapo? Apa dia? Hok papai ada guna kom tu apa nama? Nak guna apa? Papai? Board ke apa? Projector. Projector pula rong. Dia tak nak tulis dah. Tengok sikit-sikit. Dia kemajuan ada semata dah ni.
Kita boleh tak nak buat kemajuan tu? Boleh. Walaupun nak buat gitu pun boleh. Buat projektor besar. Lepas tu tak guru tak ada ngajar apa. Pakai ada cek tu. Pakai tulis kena. Tengok. Tapi ia bukan gitu. Ia bukan cara kita. Nak hasil barakah dia tu. Bukan nak mengaji bergerti saja. Ingat oleh ngaji agama ni. Bukan nak bergerti saja. Nak hasil berkat kata. Pak berkat ni dia kena ambil cara-cara jadi kerja oleh ulama dulu-dulu. Barulah hasil berkat. Dia kena tiru orang dulu. Tu. Kadang orang lain dia reti tapi tak berkat. Reti. Oh ada alat banyak. Ada kemudahan untuk mudah tapi tak berkat. Cuba ada itu rasa lah ni Kamu yang tengok dalam handphone ni, dalam teresak kita ni. Kamu banyak lah ni Kita tengok kamu dalam tu, kelimah kita tak ingat mana. Tahu tapi tak ingat. Tahu tapi jarang ingat. Tak serupa kamu yang kita dok buka lemar bawi, misalnya kita dok buka. Nak boleh satu kalimah tu. Kita dok buka. Ya ingat lama. Kelimah tu akan ingat lama. Tu hewi keberkat tu pula. Kerana mujahadah kita ada seperti ulama dulu mujahadah. Tengok dah tu. Oh ya. Kena ming. Ngato. Ni ngato. Jelek setah. Habis. Nampak kena dah ya usah dia dah. Akhir zaman dah ni dia nak kemat dah. Orang ngaji pun ngaji tak sungguh. Tuhan angkat ilmu dah. Walakin yaqbidul ilma biqabdin ulama. Nabi kata, Allah Taala angkat ilmu tu bukan angkat ilmu tu, mati ulama. Cara mati ulama tu macam-macam. Cara mati ulama satu tok guru tua dulu mati. Orang muda tak boleh sama orang dulu. Tu mati ulama belaka tu. Orang mengaji sungguh cidik sikit tak pergi ngaji agama. Ngaji agama, orang hok bobo boleh faham-faham gitu je. Orang hok lebih-lebih orang tua tak pakai kerja kada hatta apa nak. Mengaji agama tu puak tu. Puak ngaji boleh hatta pergi gunung. Tu mati ulama belaka. Puak hok ngaji boleh pun duk ponok pun tak sungguh pula. Duk start-start ujian perempuan, ujian tina ni siap habis. Habis. Ngaji agama pun tak berkat. Boleh sekor dua, tu baik pun nak. Hak duk lama ni pun, 10 tahun pun tak ada apa. Pasal dia tu, 20 tahun. Pasal dia tu orang tua tu tak ada harap pada. Tak ada harap mana-mana. Munduk pola sampai mapuh pun tak apa, dia kata. Gitu. Tu jenis tu. Makanya tu, yaqbidul ilma biqabdin ulama banyak. Kalau anak nak ngaji ponok, tak ada sokong sangat. Kalau ada juga setengah orang tua, kalau nak ngaji ponok, cari duit sendirilah. Kalau memang nak ngaji kat universiti, amat ayah nak hantar. Ada juga orang tua kira baik tu. Kalau nak ngaji ponok, ngaji tak apa. Tapi cari duit diri, amat tak ada. Kalau nak ngaji kok mo'o, tak apa, main harta. Ada juga lagu tu. Lepas tu hok ngaji Mesir, ngaji luar pun, ujian pula macam-macam. Ilmu nak bawa kelik tu sikit-sikit je. Keberkatannya ke apa semuanya. Hok duk ponok pula. Cuba tengok. Kau sehari, kau kurang. Kau sehari, kau kurang. Nak kemat dah. Nak kemat dah. Ilmu ni payah dah. Orang dah boleh cakap kitab besar-besar sebab orang dulu tak ada dah. Kau sehari kau kurang, kau sehari kau kurang, kau sehari kau kurang. Hok baca kitab besar pun kau ngok boleh gi. Kadang-kadang orang baca tu boleh baca lah. Orang ngaji tu pakai nganggur gitu je. Orang baca kitab pun. Oh baca kitab besar. Orang ngaji. Okey dah reti. Dah. Tu walakin yaqbidul ilma biqabdin ulama Nabi kata. Hatta la yabqa fil ardi alimun. Sehingga tak ada orang reti dah dalam bumi ni. Tak ada orang reti dalam kampung. Fattakhadhan nasa ru'asa juhalan Nabi kata.
Maka manusia pun letak ketua hak jahil-jahil tu jadi pemimpin tu imam apa hak tak reti. Tu. Hak tak reti agama tu jadi ketua. Fa'abtau bi ghairi ilmin. Maka memberi fatwa dengan tak ada ilmu. Royak. Ikut asal nak royak. Boleh. Tak boleh. Boleh. Tu. Akhirnya sesat dan menyesatkan orang. Wal'iyazubillah min zalik. Tu nak kiamat dah. Sebab tu hati duk ngajar-ngajar ni semangat satu nak jaga syariat Nabi. Yang keduanya hati kena ambil juga faham. Seolah kata insaf sedar dah kata nak kiamat dah. Ya rasa dia. Satu hati lagi semangat untuk nak sambung syariat Nabi ni. Satu hati lagi tamcai orang panggil. Rasa dia. Nak kiamat. Gitu. Habis itu. Gana ming. Nak kiamat lagi. Kiamat tak kiamat aku mati lu dia kata. Habis itu. Tengok lagi. Kata dia dan pada istilah dia kata dan pada istilah ini atap pada lugah dah. Pasal-pasal pada istilah ni apa? Nama ialah nama bagi perhimpunan bagi beberapa lapa-lapa. Lapa-lapa juga. Perhimpunan tu daripada ilmu sifat. Perhimpunan yang adalah ia daripada ilmu. Lapa-lapa juga. Sebut kata pasal ni pun beberapa lapa juga. Tak ada. Paslun. Ya ada paslun. Paslun tu lepas pada tu beberapa lapa juga. Lepas tu dalam pasal ada apa tu? Yang sifat kepada perhimpunan. Perhimpunan yang mengandung, yang meliputi, yang merakumi, meliput, merakum, melindung, mengandung. Tu. Krum saya kata. Perhimpunan lapa yang mengandung dan meliputi atas beberapa masail, atas beberapa masalah. Dalam pasal tu ada mas'alatun pula. Right? Dalam pasal tu ya ada beberapa masalah pula. Mas'alatun. Tengok. Mas'alatun. Ini satu masalah. Ini satu masalah. Masalah tu duduk dalam pasal tu. Tapi mengandungi tu pada ghalibnya lah dia kata. Mengandungi masalah tu pada ghalibnya. Kadang-kadang tak ada masalah. Pakai tulis pasal. Habis. So, tak ada tabut masalah dah. Kadang-kadang ada juga. Faslun tulis habis. Kadang-kadang faslun gigi mas'alatun. Gigi mas'alatun. Gila-gila mas'alatun. Ghalib lagu tu. Ghalibnya begitu. Habis itu. Dan far'un. Farok pula. Tu dia. Heret dia. Tak heret dia. Dan bermula makna farok pula. Farok tu muktadah. Bermula makna farok tu. Dia kata far'un ada ke dah? Far'un ni apa? Kau dulu. Farok pada lurah. Bermula makna farok pada lurah. Apa dia? Ialah khabar. Barang yang cawang. Dia kata. Barang yang cawang. Barang yang tercabang. Terpecah. Orang panggil. Terpecah. Terdahai tu baik. Barang dahai. Dahai tu baik mari tercabang. Tercabang tu baik. Sakak. ข้อปลีกย่อยเป็นสิ่งที่เป็นกิ่งก้านเป็นข้อปลีกย่อย barang yang tercabang yang ni sifat ada barang tu lagi, barang yang berdiri atas yang lainnya. Jaga cek gitu. Barang yang berdiri yang terbina atas perkara yang lainnya, lain daripada barang tu. Benda hak duk bina atas benda lain. Benda lain tu asal lah maknanya. Benda lain saat itu kena ke aslun, asal dia. Adapun hak dibina atas benda lain tu panggil farak. Nampak tu dah. Tak? Barang yang tercawang, yang berdiri, yang terbina atas yang lainnya. Kalau ke farak ni dia ada terpecah daripada asal dia ada. Asal humi masalah je gini. Lepas tu dia tubik farak gitu. Tu far'un namanya. Tu dah.
Kitab Jawi ni kalau tak besar-besar begini tak sebut ni. Dia bakal sebut isi kandungnya lalu dia tak nak bahas kelima-kelima begini dah. Tapi syadak dia bahas kerana kemungkinan kitab ni agak besar. Orang yang nak mengaji dia ni orang yang naik ke tahap tinggi dah sikit. Nak reti masalah luar-luar banyak-banyak dah. Tu. Maka kata dia bagi perhimpunan daripada mana cawang yang berdiri atas yang lainnya dan pada istilah atau kepada pada lughah. Faraq pada istilah tu gapo? Kena belik-belik ni dah. Dan faraq pada istilah sebut tau far'un ni pada istilahnya ialah khabar. Nama bagi dan ya atau pada lughah. Berarti nama tu khabar bagi faraq tu i'timad atas lah kalau kira. Dan bermula makna faraq pada istilah tu ialah nama bagi perhimpunan. Nama bagi beberapa lafaz. Supaya tu. Tu nama bagi beberapa lafaz. Perhimpunan yang tertentu. Yang hak mari. Nama bagi beberapa lafaz yang tertentu. Tu dia ada qah dia. Lafaz qah. Yang adalah perhimpunan tu daripada ilmu. Sifat kepada perhimpunan tu. Daripada ilmu. Tu dia. Faham tak? Faham pun buat faham gitu ya dia. Nama bagi perhimpunan yang tertentu daripada ilmu. Perhimpunan tu yang sifat pada perhimpunan. Perhimpunan lafaz yang mengandung, yang meliputi atas beberapa masail juga. Atas beberapa masalah-masalah. Jadi kena kait lagi ai pada ghalibnya. Kena kata itu pada ghalibnya kena takdir juga. Mengandungi atas beberapa masail, yakni pada ghalibnya. Ghalibnya ada masalah juga. Far'un ni dalam faraq ada masalatun lagi. Cuma ya bina mari di atas asal masalah. Lepas tu ya ki mari dalam faraq tu ada masalatun pula. Depan lagi boleh temu banyak lagi. Kitab baru muka 7 je baru. Boleh jumpa banyak. Yang mengandung dah. Dan mas'alatun apa pula masalah ni? Pula. Dan mas'alatun bermula makna masalah dah. Masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah Masalah ni apa? Mas'alatun pada lughah. Turuk lughahnya mas'alatun ni apa? Ialah semata-mata meminta. Semata-mata meminta. Ikut minta apa-apa pun dinamakan mas'alatun. Bina di atas mas'alatun tu masdar mimi bermakna soal gitulah. Mas'alatun bermakna soal. Tu minta. Minta gapo minta? Tu ikut minta gapo? Minta duit, minta zakat, minta barang, minta tu minta ni orang panggil masalah berlaku. Tu pada lughah. Minta ya. Kho ada ikut kho. Tu. Tu dah. Semata-mata minta semata-mata. Bukan minta semata-mata tak ada kerja dah. Bukan gitu. Semata-mata minta ini ikut minta apa-apa pun dinamakan masalah. Minta duit, minta barang, minta tu minta ning. Tu dikatakan masalah. Dan pada syarak atau kepada lughah. Dan pada syarak, ni tu sikit masalah pada panggilan syarak, pada guna syarak. Di segi syarak syariat kita ni, syariat Nabi Muhammad ni di segi ulama fiqh ni lah maknanya. Masalah pada panggilan syaraknya ialah khabar. Nama bagi yang ni satu. Nama bagi yang dituntut khabar. Yang ada burhan atasnya pada ilmu. Plot dah. Tu dia. Tengok sedia. Yakni disandat musnad kepada musnad ilai. Atau mubtada pada khabar. Ialah berlaku tu. Seperti katamu, bermula sembahyang 5 waktu itu wajib. Tu. Saya tahu. Tu.
InsyaAllah faham tak tu? Tengok. Dan dia kata, pada syarak, masalah pada syarak, gapo masalatun ni? Nama ialah nak satu nama. Satu nama. Nama bagi yang dituntut khobar. Faham tak yang dituntut khobar? Yakni buat gitu. Yakni perkara yang dituntut daripada suatu cakapan. Suatu cakapan dan cerita. Seperti kita berkata, as-salatu wajibatun. Tulis arak sikit. As-salatu wajibatun. Seperti kita kata as-salatu wajibatun. Artinya bermula sembahyang itu wajib ia. Ini dikatakan satu cerita. Atau satu khabar. Maka yang dituntut dan dikehendak daripada khabar ini ialah subutu, tulis Arab lah, subutu al-wujub, subutul wujubi lis-salati. Yakni sabit wajib bagi sembahyang. Maka sabit wajib bagi sembahyang. Itu dinamakan perkara yang dituntut daripada khabar. Tu. Orang panggil apa dia? Matlubul khabari. Matlubul khabariyun. Tuntut te yang bahasa khabar. Kita kata Zaidun qaimun. Kita royak ke orang. Hei Umar, Zaidun qaimun. Bermula Zaid tu berdiri ia. Itu khabaran. Itu cerita. Tak itu ke? Hei, Zaid tu berdiri. Apa kita nak royak? Kita royak kata Zaidun qaimun. Yang kita royaknya subutul qiyam li Zaidin. Nak royak kata sabit berdiri bagi Zaid weh. Tu hak nak. Maka subutul qiyam li Zaidin tu dikatakan hak dituntut daripada khabar itu. Hak tu hak naknya. Tu. Berarti masalah ni yang kena reti mari mu tak ada khabar. As-salatu wajibatun. Semaya wajib. Satu masalah. Reti kata sabit wajib bagi semaya. Satu masalah. Tapi masalah ni kena ada dalil katik. Depan lagi kata mesti ada dalil mari sokong masalah tu. Yang mesti kena cari dalil. Pada ilmu Allahu Akbar. Kau dulu. Yang dituntut khabar. Perkara yang dituntut daripada khabar. Yang ni sifat lagi kepada yang tak ni. Yang perkara tak ni tu. Perkara yang dituntut khabar. Lagi pula perkara yang ada burhan atasnya. Atas perkara tak ni tu.
Perkara yang ada burhan atasnya. Apa burhan? Bukan nama orang tu. Burhan tu kena ke dalil. Tulis situ. Ada burhan atasnya. Yakni tuntutan yang didatangkan dalil. Tuntutan yang didatangkan dalil atasnya. Tu. Faham tak? Sebab kita kata as-salatu wajibatun saat ni. Semaya wajib. Mana dalil? Wa aqimus salah. Ya dalil mari. Ayat Quran mari. Wa aqimus salah. Ambil aqimu tu jadi dalil. Dalil di atas tuntutan yang disebut tadi. Itu masalah. Tu dia. Gerti dah Ada burhan tu pada ilmu. Pada takluk kepada ada burhan. Didatangkan dalil tu pada ilmu. Yang ni pada ilmu-ilmu yang tersebut. Pada di market itu ilmu. Yang ni pada ilmu-ilmu yang tersebut. Naik kuamru tangkang. Wisya arai. Kita nak ngaji ilmu gapo? Tiap-tiap ilmu ada masalah dia. Tiap-tiap ilmu ada masalah dia. Ilmu usuluddin ada masalah dia. Batu bila sebut masalah ada dalil. Ada burhan. Ilmu fiqh ada masalah dia, ada dalil. Hadis Quran. Hakaza. Nampak tak? Tu. Kita tengoklah, dengarlah. Sekaligusnya ayah agaklah nak ayat nak faham. Matlubun khabariyun. Apa dia kalau bahasa Arab dia kata kena? Masalah ni kena kepada matlubul khabariyun burhani barhana yubarhanu alaihi. Ya kena kata gitu. Matlubul khabariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Yakni yang berlaku tu, ni lah habis ni tak ada apa lah, nak masuk masalah lah. Yakni, apa makna dituntut khobat? Tafsir makna yang dituntutkan khobat. Apa makna dituntutkan khobar? Dituntut daripada khobarnya tu, yakni disandat musnad. Disandat akan musnad. Ni tak apalah, musnad ni kalau kita ngaji nahwu kena kepada khobar ataupun fa'il lah. Dah. Khobar ataupun fa'il disandarkan daripada ping musnad,นั่นก็คือkhobar หรือว่า fa'il di sana kepada musnad ilai. Musnad ilai itu iaitu mubtada ataupun fa'il. Mubtada ataupun fa'il. Kalau kita katakan kita kata Zaidun qaimun. Zaidun itu musnad ilai. Ini musnad. Sana akan qiyam kepada Zaidun. Subutul qiyam li Zaidin. Sana akan berdiri kepada Zaid. Maka bila tukar uslub fa'il, ya mari qama Zaidun. Hak tu lah ya. Zaidun jadi musnad situ. Fa'il jadi musnad ilai. Fa'il pun jadi musnad situ. Jadi qiyam mari subutun qiyam li Zaidin juga. Sabit berdiri kepada Zaid. Nampak dah? Zaidun mubtada atau musnad ilai. Qaimun tu khabar dikatakan musnad. Lepas tu bila kita kata qama Zaidun, hak tu lah qama dengan qaimun. Zaidun pun orang tu lah je berdiri, cuma tukar fa'il. Maka fa'il ni kena kepada musnad dan fa'il tu kena ke musnad ilai. Tu. Tak apalah. Hak tu habuai tok nahwu ya wak kira. Tu. Tambah ilmu kita. Tambah ilmu kita dah. Kalau rasa payah sangat tak, situ tak apa. Tu. Tapi rasa tak payah ni. Mudah ya. Orang bila dia tak reti, dia kan ada semangat kau ngaji. Ni bila tak reti, dia sok malah nak ngaji. Tengok tu. Dia tengok tu dah.
Tak sempat kerja dia tak boleh duit, rasa semangat lagi nak kerja. Kau rasa nak boleh. Boleh sikit-sikit, rasa nak boleh lagi. Banyak lagi. Ilmu ni dah. Tak rasa nak banyak lagi dah. Kena Ustaz Piang. Nampak juga dia. Allahu Akbar. Maka disanakan musnad kepada musnad ilaih, ya kata dia. Habis sanakan khabar kepada mubtada, sanakan fa'il kepada fa'il. Tu ialah belaka tu. Nak hasilkan tuntut ta daripada khabar belaka tu. Zaidun qaimun. Semata-mata kita sebut gitu tak ada lagi kena sana. Barulah jadi matlubul khabari. Zaidun, banyak kau. Zaid berdiri ia. Apa reti? Reti kata sabit berdiri bagi Zaid. Tu. Maka hak ni dia panggil matlubul khabari ni matlub. Hak kita nak hak ni. Hak tu khabar, satu cerita Zaidun qaimun satu khabar, kalam khabari. Ada mubtada, ada khabar, di khabar lah. Apa yang dia nak? Nak ni subutul qiyam li Zaidin. Tu orang panggil matlub dia. Yang kita tuntut. Bila kita sanakan mubtada kepada khabar. Kalau ngaji mantik gak semata-mata tasawuf, maudha', kau ada ilmu bitasawuf. Kalau tasawuf mahmud saja pun tak ada lagi. Tasawuf tasawuf nisbah kalamiah tak ada lagi. Kerana tasawuf tasawuf nisbah. Ni tasawuf nisbah kan ni. Kena kau subutul qiyam di Zaidin tu dah. Tu. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, kata dia, yakni disanadkan musnad kepada musnad ilaih atau mubtada pada khabar atau kepada musnad. Tu saat ni tu. Jadi disanadkan mubtada pada khabar. Kena bikin sikit tu. Mubtada pada khabar, yakni disandarkan khabar kepada mubtada. Gitu maknanya tu. Yakni disandarkan khabar kepada mubtada. Tak ada masalah lah situ. Tu masalah. InsyaAllah kita kira ke depan lagi. Seperti katamu, seperti berkata engkau. Musannif kata, supaya kita kata, bermula sembahyang 5 waktu itu wajib. Tu satu masalah. Satu masalah tu. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salat kemasalan. Bunyan Islam ala khams syahadatu alla ilaha illallah ke. Ayat hadis tu ke. Ayat ada dalil dia. Ada burhan dia. Boleh. Habis itu. Sekali lagi. Dan taharah. Ni kita ni masuk ni. Dan taharah pada lurah. Apa dia? Bermula taharah pada lurah Arab. Sebut kata taharah ni apa taharah weh? Ialah suci. Suci. Bahasa Arab kata an-nazafah. Nazafah, suci, saat. Dan bersih atau tafsir ya, atau kepada suci itu. Suci dan bersih saatlah berisut. Orang panggil bersih ni kalau Arab panggil khulus. Khulus. Suci ni nazafah. Bersih tu khulus. Musannif kata, suci dan bersih. Suci dan bersih tu daripada yang cemat-cemat. Tu si takluk kepada suci dan bersih. Tu. Suci dan bersih tu daripada daripada perkara yang cemat-cemat. Caksing ti sok keprok tang-tang. Yang cemat-cemat. Benda yang cemat-cemat. Tu pada luar. Cuci daripada benda cemat tu orang panggil taharah. Pada luar Arab. Tak cemar. Tapi cemar ni itlaq. Cemar ni termasuk dua pula. Tulis situ. Cemar sama ada yang cemar itu pada zahid. Itu. Sama ada yang cemar itu pada zahir.
seperti segala najis. Seperti segala najis. Atau pada batin. Batin. Ba'alih tonun. Batin. Seperti segala sifat hati yang tercela. Segala sifat hati yang tercela. Tu masuk belaka. Mengikut lurah, tahara ni orang panggil cuci. Luar dan dalam. Pakai dua dalam tak? Cuci luar, lan juga dalam. Tu masuk belaka tahara. Taharatul qalb pun tahara. Taharatul badan pun tahara. Dalam bahasa Arab sebut kata tahara masuk dua. Tak cemar alik luar. Tak cemar alik dalam. Allah hati yang cemar. Tu cemar juga. Tu masuk dua. Itu pada lurah. Apa tu dah? Dan pada syarak itu, atau kepada lurahan itu. Dan taharah pada syarak, pada panggilan syarak, panggilan tok fiqh, ialah mengangkatkan hadas. Mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Tulis itu. Hadas itu terbenar dua pula. Sama ada hadas kecil. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. InsyaAllah depan lagi kita nak cara masalah hadas-hadas ke apa ya, ada bahasa dia dah. Tak panjang di sini. Sama ada hadas kecil atau besar. Maka hadas kecil diangkat dengan wuduk. Diangkat dengan wuduk. Dan hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Diangkat dengan mandi wajib. Dua cara. Kalau hadas kecil, akak tubik dengan mi'as maya. Kalau hadas besar, akik tubik yang ngewi ada dengan mani wajib baru tubik. Tu. Maka mengangkat hadas tu panggil taharah dah. Maka lebat ni nak cara ni, cara mengangkat hadas. Orang panggil raf'ul hadas. Raf'ul hadas. Dan menghilangkan najis. Izalatun najis. Ni atop kepada mengangkat. Tu masuk dalam taharah juga tu. Menghilangkan najis. Menghilang tu dengan ayat mutlak lah. Menghilangkan najis dengan air mutlak. Tu. Tapi kena takdir tu. Masa Allah menghilangkan najis tu, maksud menghilangkan najis, takut kita pergi faham menghilangkan hukum najis. Menghilangkan diri najis. Maksud menghilangkan najis, yakni, buat gitu. Yakni menghilangkan hukum bagi najis. Menghilangkan hukum bagi najis. Sama ada menghilangkan najis atau kesan najis. Tu. Tu. Tidak menghilangkan diri. Kalau kita basuh berak dengan air, tu orang panggil hilangkan diri haid tu baik lalu dah. Orang panggil menghilangkan diri najis. Diri dia pun tubik, hukum dia pun hilang. Hukum najis pun tak hukum dah lah. Punggung kita cuci dah lah. Punggung kita bersih dah lah. Tak dihukumkan dengan najis dah kerana basuh dah. Orang panggil menghilangkan hukum serta in. Tapi kalau istinja dengan batu, bila kita pakai batu, krek siapa batu, in tak habis. In je tak habis. Tapi kesal dia tak nampak kuning je. Tapi dia dah lagi. Dia tak nampak kuning je. Dia tak kuning dah. In dia tu tak habis. Tapi kesan dia tu. Nampak tu dah? Kesan najis tu habis. Dalam keadaan tu, hukum najis pun terangkat juga. Hukum najis terangkat sekali dengan kesan. Walaupun in tak kena, tapi kesan dia pun terangkat sekali hukum. Jadi dua situ. Sebab tu menghilangkan najis tu baik dua. Menghilangkan hukum najis tu dikatakan taharah. Betul tak
Maka kadang-kadang najis tu najis hukmi, tak ada in. Najis hukmi, tidak ada in. Kecing tu kering dah, tak ada bau, tak ada gapo dah. Kecing. Supaya tak ada apa dah. Tapi situ kita tahu tak kecing. Maka situ ada hukum najis lagi. Menghilang tu hilangkan hukum tu. Bukan hilangkan diri. Diri masuk habis. Tu habis. Tak apalah kau kira. Saudara bosan ni baru nak masuk. Ya. Banyak perkara lagi masalah dia tu. Allahu Akbar. Atau barang yang makna keduanya. Ni. Nak kata kena. Ni atop kepada mengangkat hadas. Atau barang yang makna menghilangkan najis. Itu maknanya. Itu. เขาเรียกว่าเข้าอยู่ในความหมายเดียวกันแม้ว่าจะไม่เรียกไม่ว่าจะไม่เรียกว่าเป็นการยกhadas แต่ก็คืออยู่ในความหมายของการยกhadas walau benda tu bukan akad hadas tapi pada makna ia dah tak apa dak pada makna akad hadas dah walaupun benda tu bukan menghilangkan najis tapi pada makna menghilangkan najis juga ada misal dia depan lagi tak so bimeh ada misal dia dan atas rupa keduanya atop kepada makna makna keduanya saat ni tu atop kepada makna yakni dan barang yang atas rupa keduanya kedua mengangkat hadas dan menghilangkan najis tulis itu pula atas rupa yakni barang yang ada ia atas rupa mengangkat hadas. Barang yang ada ia atas rupa mengangkat hadas. Dan barang yang atas rupa menghilangkan najis. Tu dia. Habis itu. Barang yang atas rupa menghilangkan najis. Benda tu bukan mengangkat hadas tapi atas rupa tu. Depan lagi nak royak misal. Benda tu bukan menghilangkan najis tapi atas rupa hilang najis dah. Tu tak serupa tu dua tu. Allahu Akbar. Tu pergi lagi kan nampak 1.5. Tu. Ini stesen kat tengah tu. Badai dulu dah. Ada lu nyanyo. Nyanyo okey. Buat nyanyo anak demo siap kau lama hadu dia orang tua. Hadu. Lagi orang tua ni hadu mata dah. Katok sikit hadu kak. Ni buat nyanyi kat anak dia betul. Ngajar banyak pun boleh dia hadu kat anak tu. Tak boleh mai. Takut ni. Dah. Kata musannaf semula dan makna mengangkatkan hadas itu seperti tayammum. Dan makna menghilangkan najis itu batu istinja. Kok tu. Dan atas rupa mengangkatkan hadas tu mandi sunat dan membaharukan mengambil ayat sembahyang. Tu. Dan rupa menghilangkan najis itu basuh yang kedua dan ketiga. Kok tu. Tu kena tak ibarat molek kita ni. Dan mandi sunat tu mubtada khabar tu. Mandi sunat tu rupa angkat hadas besar dan membarukan mengambil ayat sembahyang tu rupa hadas kecil. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa billahi syai'un wa 'amalin la yarfa'u wa ilayhi sajuna subka 'uluman nafi'a rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna